Bila mereka terkurung dalam bangunan besi dan tembaga itu, keturunan mereka biak ramai, semakin ramai. Yang terang dalam hadis bahawa satu orang dari mereka mempunyai 1000 keturunan. Kalau ada orang kata tak berlaku benda ni ustaz, bohong, cerita dongeng je tu, misal contohnya demikian, ada yang sebut demikian, maknanya apa dia? Dia mendongengkan Al-Quran, dia mendongengkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kena percaya, kena tahu, kena yakin pada diri kita ni akan keluar makhluk yang sebegini. Satu masa lepas pada zaman Nabi Isa AS, zaman Khalifah Al-Maq'ad dipanggil, bila seorang lelaki lalu kawasan depan singa tak terekam pada dia. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair, amma ba'd. Sahabat-sahabat dan para penonton yang dihormati dan dikasihi sekalian, pertamanya marilah sama-sama kita mengaturkan rasa syukur yang tak terhingga kita kepada Allah di atas peluang di mana kita masih lagi berpeluang untuk berbicara tentang mengenai tanda-tanda menghampiri saat mana Allah nak tutup alam ini yang dinamakan dengan hari kiamat. Kita masih lagi cerita tentang mengenai tajuk ini supaya kita sentiasa dalam keadaan bersiap sedia sepanjang masa. Bersiap di waktu mana kita nak melalui masa tersebut, dan yang kedua, menyiapkan bekalan kita untuk kehidupan lepas pada kematian kita nanti. Yang ni satu perkara yang sentiasa kena ada pada diri kita. Ini tanda kecerdikan. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, orang yang cerdik ni orang yang menyiapkan diri dia untuk bekalan kehidupan dia lepas pada kematian dia. Dan ada pun orang yang tak cerdik ni ialah orang yang hidup dia melayan hawa nafsu dia. Dia sentiasa melayan hawa nafsu dia sehingga kan dia sendirinya tak bersiap untuk nak melalui ataupun dia nak sampai pada masa yang dia akan sampai dalam hidup dia. Ya, dalam hidup kita ni yang kita akan sampai ni yang disebut dengan harinya kematian, ataupun hari yang disebut dengan barzakh, ataupun hari yang namakan dengan hari kiamat. Yang ni yang kita kena tahu. Depan kita ni sama ada kita berjumpa dengan barzakh ataupun kita berjumpa terus dengan hari yaumul qiyamah, hari kiamat. Yang alim ulama bincang balik. Lepas pada berlakunya kiamat ada lagi ke barzakh. Ni dibincang panjang oleh para alim ulama dalam perbincangan yang lain. Tetapi suka saya nak sebut dalam perbincangan kita kali ininya ialah kita membincangkan tentang mengenai tanda-tanda nak berlakunya kiamat. Sebagaimana kita nak mati, Allah bagi tanda-tanda. Demikian juga bila nak berlakunya hari kiamat, Allah bagi tanda-tanda. Tanda-tanda untuk kita ni menyiapkan diri kita untuk nak melalui saat mana berlakunya hari kiamat itu sendiri. Dan tandanya kita telah sampai pada tanda yang kelima. Dan kita dah berakhir dalam perbincangan kita tentang satu makhluk Allah yang Allah jadikan manusia yang pernah dicipta sebelum daripada ini, yang disebut dengan Ya'juj wa Ma'juj. Ya'juj dan juga Ma'juj ini satu makhluk yang Allah Subhanahu wa taala cerita tentang mengenai kewujudan dia, dan dia merupakan di kalangan manusia juga yang telah ditutup oleh Allah dan dia dikurung di dalam besi. Dianya kira-kiranya keturunan Yafis bin Nuh alaihissalam. Keturunan Yafis bin Nuh alaihissalam ini, dan kita dah cerita tentang mengenai Ya'juj wa Ma'juj ini Allah kurung dia dalam benteng besi, tembok besi yang tebal. Kemudian dalam keadaan yang tembok besi ini berada di mana? Di Turki sekarang ni. Di Turki sampailah kepada yang namakan dengan Jordan dan juga Syria, di kawasan sekitar itu. Ya Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka ni satu ketika mereka akan keluar balik. Ya'juj wa Ma'juj ini keluar daripada tembok benteng besi yang telah dikurung oleh Zulkarnain. Zulkarnain ini disebut dalam surah Al-Kahfi
wa yas'alunaka an dzil qarnain. Mereka bertanya pada kamu wahai Muhammad tentang Zulkarnain. Ya Allah Subhanahu wa taala cerita dalam surah Al-Kahfi itu. Kemudian Zulkarnain ini telah menyelamatkan penduduk sebelum daripada ini yang daripada kejahatan Ya'juj wa Ma'juj. Ya'juj wa Ma'juj ini dua kabilah ataupun dua puak manusia yang telah dikurung oleh yang dinamakan dengan dikurung oleh di kalangan di kalangan Zulkarnain ini, sama ada di nabi ataupun rasul, yang tu dibincang panjang di kalangan para alim ulama. Dan kita cerita tentang ini, siapa yang akan bunuh Ya'juj wa Ma'juj ini, itu Nabi Isa AS. Nabi Isa, Ya'juj wa Ma'juj ini akan keluar. Bila akan keluarnya? Bila lepas pada matinya Dajjal ataupun mampusnya Dajjal. Itu bahasa kita yang kita nak gunakan demikian. Maknanya bila Dajjal dah dimatikan oleh Nabi Isa AS ni Allah akan turunkan di hujung alam ini, di hujung suasana di mana nak berlakunya kiamat, turun waktu mana Imam Mahdi ada. Imam Mahdi hidup selama lebih kurang 7 tahun saja. Kemudian dalam tempoh 7 tahun itulah dia menyelamatkan umat manusia. Kemudian sambung dengan Nabi Isa AS. Nabi Isa AS akan sambung kepada Imam Mahdi ini selama lebih kurang 40 tahun. Nabi Isa telah bunuh dua makhluk, iaitu yang disebut dengan Dajjal dan juga yang disebut dengan Ya'juj wa Ma'juj. Dua ni merupakan yang dibunuh oleh Nabi Isa AS. Ya'juj wa Ma'juj ini, Rasulullah SAW cerita tentang perangai Ya'juj wa Ma'juj ini. Dianya sentiasa korek yang dinamakan dengan tebing ataupun benteng yang kokoh yang dibuat daripada besi itu, yang dibina oleh Zulkarnain ini. Setiap hari mereka akan korek lubang setiap hari, hingga mereka tiap-tiap hari mereka korek itu dekat-dekat nak nampak sinar matahari, nak tembus dah lubang itu. Pemimpin mereka akan sebut, ketua di kalangan mereka kata, kembalilah dan kita sambung besok dah, dia sebut. Dia kata, penat dah hari ni, kita sambung besok lah. Bila sampai pagi esok, Allah mengembalikan balik benteng tersebut lebih keras lagi, hingga sampai besok tu jadi keras balik. Setiap hari perangai mereka korek lubang yang telah dibentengkan oleh Zulkarnain ini. Ini yang berlaku di kalangan kita sebelum daripada ni, sehingga sampai pagi esok dia keras lagi, hinggalah dia korek lagi, sehingga saat tiba dan Allah mula mengutuskan mereka pada manusia, sehingga barulah mereka mampu melepasi lubang yang mereka korek itu. Hingga mereka hampir melihat sinar matahari, pemimpin mereka akan sebut, esoklah, sambung besok pagi. Jika Allah menghendaki, mereka mengucap, insya-Allah, dan ketika kembali, mereka mendapati keadaan seperti mereka tinggalkan. Lalu mereka melubangi lagi dan keluar di tengah-tengah manusia. Dan bila dia keluar saja, kerja dia apa dia? Cari air terus. Ya'juj wa Ma'juj ini cari air, kejar air, dia akan minum habis air ini. Manusia akan berlindung daripada mereka dalam benteng-benteng mereka. Kemudian mereka melempar panah ke langit. Jahat tak jahat dianya? Dunia ni akan kembali balik pada zaman sekarang ni, persenjataan. Zaman yang disebut dengan kita guna alat-alat teknologi untuk membunuh manusia dan sebagainya. Suatu ketika nanti, dasar pada hadis Rasulullah SAW, dia akan balik pada panah, dia akan balik pada yang disebut dengan pedang, dia akan balik pada zaman sebelum daripada ni, penggunaan demikian, lalu panah-panah tersebut kembali dalam keadaan berlumur darah. Mereka akan melempar panah ke langit. Ya'juj wa Ma'juj ini, dia akan panah ke langit. Bila dia panah ke langit, panah-panah tersebut kembali dengan berlumur darah seperti yang terlihat di bumi. Mereka berkata, kita telah mengalahkan penduduk bumi dan mengungguli penduduk langit. Dia sebut demikian. Kita berjaya untuk membunuh manusia yang ramai dan kita berjaya menguasai penduduk langit. Maka Allah mengutuskan ulat di belakang mereka dan mereka pun semua terbunuh oleh kerana ulat-ulat yang tumbuh di belakang mereka ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah yang jiwaku berada dalam genggamannya, sesungguhnya binatang-binatang bumi
menjadi gemuk kerana daging-daging Ya'juj wa Ma'juj yang dimakan. Bila mereka mati, bergelimpangan mereka kerana ulat. Kerana ulat dia yang menyebabkan mereka ni mati di kalangan Ya'juj wa Ma'juj ini. Sehingga kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, binatang-binatang di atas muka bumi ini akan kekenyangan, gemuk-gemuk binatang. Kenapa? Makan daging Ya'juj wa Ma'juj itu sendiri. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dinding Ya'juj wa Ma'juj akan terbuka. Rasulullah sebut, dinding Ya'juj wa Ma'juj itu akan terbuka. Mereka akan keluar pada manusia sebagaimana firman Allah, dan mereka turun dengan cepat daripada seluruh tempat-tempat yang tinggi. Dalam surah Al-Anbiya ayat yang ke-96. Mereka akan merosakkan bumi, sedangkan kaum muslimin akan berlarian menjauhi mereka ke kota-kota dan benteng-benteng mereka tersebut. Ini gambarkan tentang bagaimana mereka tersebut, Ya'juj wa Ma'juj ini sendiri. Para penonton dan sahabat-sahabat sekalian, hari ini kita nak bincangkan tentang beberapa persoalan-persoalan yang sering kali berlegar di kalangan kita ni tentang mengenai Ya'juj wa Ma'juj ini. Ada beberapa pertanyaan yang ditanya oleh di kalangan kita semua ni. Yang ditanya di kalangan kita, di manakah Ya'juj wa Ma'juj? Ketika mana benteng sedang dibangunkan untuk mereka. Ada yang tanya, waktu mana benteng-benteng dibangunkan itu, mereka tak lari ke? Sepatutnya mereka bila tengok dah dibina benteng-benteng itu, mereka lari. Dan mengapa mereka membiarkan bangunan ini? Mengapa mereka boleh duduk dalam kawasan itu? Padahal patutnya bila tengok dah, Nabi Zulkarnain ini dah bina benteng-benteng yang tinggi, yang teguh tersebut. Padahal untuk membangunkan bangunan sebesar itu, terbuat dengan tembaga dan juga besi, sampai setinggi 2 gunung yang sangat besar. 2 gunung yang sangat besar. Tentu diperlukan masa yang lama. Patutnya, bila nak bangunkan, setinggi mana benteng tu? Setinggi 2 kali gunung yang besar. Tak tahulah tinggi mananya. Kemudian dibangunkan benteng tu tinggi sungguh. Tinggi tu, patutnya mereka ni lari dah. Ya'juj wa Ma'juj ini. Tapi kenapa mereka tak lari? Jawapan dia, para alim ulama jawab, mungkin saja jumlah mereka sangat sedikit ketika itu. Waktu mana nak buat tu, sikit sangat. Kemudian, setelah mana mereka terkurang, Allah menjadikan keturunan mereka sangat ramai. Seperti yang telah diterangkan dalam hadis. Bila mereka terkurung dalam bangunan besi dan tembaga itu, keturunan mereka biak ramai, semakin ramai. Yang terang dalam hadis, bahawa satu orang dari mereka mempunyai 1000 keturunan. Seorang di kalangan Ya'juj wa Ma'juj ini, lahir daripada seorang 1000 keturunan. Sepanjang waktu mereka hidup di belakang benteng itu. Maka pertambahan jumlah mereka adalah setelah mana mereka terkurung. Ulama-ulama sebut, yang menyebabkan mereka jadi ramai punca apa dia? Mereka terkurung dalam benteng yang dibangunkan oleh Zulkarnain ini. Bila mereka terkurung dalam benteng tersebut, yang menyebabkan mereka ni beranak. Seorang beranak 1000 orang. Keturunan mereka. Kemudian dalam masa yang sama juga, kemungkinan lain kerana mereka keluar hanya sebulan ataupun 2 bulan sekali. Dan kaum yang mengadu pada Zulkarnain mengetahui dengan pasti bila mereka akan keluar. Lalu memberitahu pada Zulkarnain. Lalu ia membangunkan benteng tersebut dengan pedoman ini dan menyelesaikan sebelum mereka keluar itu. Boleh jadi juga alim ulama jawab, mereka ni keluar hanya sebulan ataupun 2 bulan sekali je. Daripada kelompok kawasan mereka itu. Besar ke kawasan Zulkarnain bangunkan ini. Besar kawasan. Jadi, mereka keluar sekali sebulan ataupun 2 kali dalam sebulan. Yang menyebabkan orang yang berada di luar kota ni, luar kawasan Ya'juj wa Ma'juj ni, mengadu pada Zulkarnain. Zulkarnain tahu bila mereka keluar, bila mereka ni dalam keadaan yang mereka keluar tersebut, lalu dibangunkan benteng tersebut dengan pedoman bila masa mereka keluar dan bila masa mereka tak keluar. Itu cara demikian. Zulkarnain ini sendiri.
Ni jawapan dah kalau ada orang tanya soalan. Mengapa mereka tak lari? Dah bangunkan bangunan benteng setebal itu. Kerana kawasan itu besar. Kena faham. Yang keduanya, jumlah mereka pun tak ramai. Kemudian peringkat tersebut. Kemudian yang ketiganya, mereka ni suka duduk dalam kawasan setempat. Mereka duduk di kawasan setempat saja. Mereka keluar 2 kali ataupun sekali je dalam sebulan. Keluar daripada kawasan tempat mereka untuk memburu ataupun membunuh manusia yang berada sekitar mereka ini sendiri. Jahatnya Ya'juj wa Ma'juj ini. Kemudian pertanyaan yang kedua tanya, di mana mereka hidup sekarang ni? Sekarang ni mereka hidup mana? Padahal jumlah mereka sangat ramai. Lebih daripada jutaan manusia jumlah dia. Jumlah yang ribuan jutaan manusia. Sedangkan kapal terbang pada zaman kita ni telah mengelilingi seluruh muka bumi ini. Namun tidak pernah satu pun yang melihat benteng di mana mereka terkurung di belakangnya. Kapal terbang kan lalu kawasan merata atas muka bumi ni, tak pernah lagi nampak yang namakan dengan apa dia? Jumlah yang seramai, penduduk seramai itu yang disebut dengan penduduk yang terkepung dengan besi dan tembaga ini. Jawapan ini adalah kehendak Allah. Allah mampu saja untuk hidup di bahagian bawah bumi. Lalu mereka keluar pada suatu masa lalu menyerang manusia dan membinasakan ladang-ladang dan haiwan ternak mereka tersebut. Jawapan dia, boleh jadi Allah sembunyikan bawah bumi. Macam sehari dua ni kita berjumpa masjid-masjid dalam bumi. Masjid dalam bumi. Dan yang berusia ratusan tahun. Menandakan apa dia? Menandakan bahawa sama juga dengan Zulkarnain ini sendiri. Zulkarnain yang telah membentengi Ya'juj wa Ma'juj. Kat mana mereka ni? Boleh jadi bawah bumi kot. Berada di bawah bumi ini. Kita semua mengimani adanya jin. Tetapi di mana jin tersebut? Kalau kita tanya, kita percaya tak ada jin? Ya, percaya. Tapi mana jin tu? Tak nampak pun. Kita tidak pernah melihat satu seekor pun jin. Sedangkan keberadaan jin tetap dalam Al-Quran dan dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama dengan yang kita katakan tentang malaikat yang hidup di bumi. Setiap orang di antara kita didampingi 2 malaikat yang mencatat semua perbuatan dan perkataan. Tapi di mana mereka? Kita tidak pernah melihat mereka satu pun. Ni, sebelah kanan, sebelah kiri kita ni, kita kata ada malaikat Raqib dan Atid. Kalau kita tanya, nampak? Tak nampak. Kenapa tak nampak? Allah tutup. Allah tutup, tak nampak. Tapi amalan kita ni dirakam ke? Ya, dirakam. Setiap amalan kita ni dirakam, dicatat. Di akhirat nanti, semuanya Allah dedahkan balik. Baik, demikianlah kalau kita tak nampak malaikat Raqib dan Atid, demikian juga Allah tutup seakan ininya, mata kitanya tak nampak yang disebut dengan Ya'juj wa Ma'juj. Allah tutup kan? Tak nampak mereka, tak pernah melihat mereka. Satu yang tidak pernah nampak, belum tentu tidak ada. Kita kena ingat demikian. Jangan ingat, kalau kita tak nampak, benda tu tak ada. Tak tentu. Mampu saja mereka ada di satu tempat di bumi. Allah menyembunyikan rahsia dan wujud mereka daripada manusia dengan kehendaknya. Dia akan menampakkan benteng ini setelah mana beberapa waktu seperti gunung tinggi yang tertutup tanah. Allah akan buka hijab daripada mata kitanya untuk nampak gunung yang disebut dengan gunung yang dibina oleh Zulkarnain ini, yang sebagaimana gunung-gunung yang tenggelam dalam lautan. Misal contohnya, gunung-gunung yang tenggelam dalam bumi ini sendiri. Gunung itu sebagaimana gunung yang lain juga. Di atasnya tumbuh tanaman-tanaman dan pepohonan. Boleh jadi demikian. Sehingga tidak ada yang menyedari keberadaan sampai dekat dengan hari kiamat. Keberadaan dan keluarnya Ya'juj dan Ma'juj telah tetap di dalam Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Kalau ada orang kata, tak berlaku benda ni Ustaz, bohong, cerita dongeng je tu. Misal contohnya demikian. Ada yang sebut demikian. Maknanya apa dia? Dia mendongengkan Al-Quran. Dia mendongengkan hadis Rasulullah SAW. Kena percaya, kena tahu, kena yakin pada diri kita ni akan keluar makhluk yang sebegini. Yang ketiga, ada lagi orang tanya, apa yang mereka makan dan minum dengan jumlah yang sangat ramai tersebut? Sekarang ni mereka makan, mereka hidup kan? Mereka ada ke?
Ada ke tak ada? Ada. Ya'juj wa Ma'juj ini sekarang ni dah ada ke? Ya, dah ada. Sejak zaman dulu sampai hari ni, Ya'juj dan juga Ma'juj ni sampai melalui zaman Rasulullah, zaman sahabat, zaman-zaman tabi'in, zaman-zaman sampai zaman kita ni. Ya'juj wa Ma'juj ini ada ke tak ada? Ada. Ada Ya'juj wa Ma'juj ini. Dan macam mana makan minum mereka? Kita tanya. Masalah ini tergantung pada Allah yang memiliki simpanan kekayaan di langit dan juga bumi. Serah pada Allah lah. Tak payah fikirlah. Ya'juj wa Ma'juj ni makan tom yam ke tak makan tom yam. Kita tak payah tanya lah. Ya'juj wa Ma'juj ni ada KFC tak ada KFC dia. Kita tak payah tanya soalan demikian. Kita serah pada Allah. Kita tidak mengetahui. Mungkin saja tempat mereka dengan kehendak Allah ada kekayaan yang besar yang berupa makanan dan minuman yang melimpah sampai tiba waktunya nanti. Boleh jadi kaya mereka. Oh, Ya'juj wa Ma'juj ni kaya-kaya tak tahu. Yang mereka tu jauh lebih kaya daripada kita tak tahu. Ketika saat dia tiba, Allah Ta'ala akan menghentikan makanan dan minuman mereka beberapa hari hingga ketika mana keluar, mereka dalam keadaan kelaparan. Bila nak, boleh jadi mereka ni Allah bagi makan sekarang ni. Bagi mereka hidup makan. Sekarang ni, katanya para alim ulama ni. Tapi, bila dekat nak keluar tu Allah tak adakan makanan, tak ada minuman. Jadi lapar sungguh mereka. Sehingga mereka akan makan dan minum apa saja dan berbuat semau mereka. Tak seorang pun yang mampu mencegah perbuatan Ya'juj wa Ma'juj mereka sampai Allah mengkabulkan doa Isa bin Maryam alaihissalam untuk membinasakan mereka. Wallahu a'lam. Nak gambarkan tak ada seorang pun yang mampu lawan. Waktu mana datang Ya'juj wa Ma'juj, di waktu mana keluar je Ya'juj wa Ma'juj atas muka bumi ni, maka tak ada seorang pun yang mampu menahan jahatnya Ya'juj wa Ma'juj. Apa yang akan terjadi setelah Nabi Isa bin Maryam alaihissalam dan siapakah yang akan menguasai seperti negeri dan manusia setelahnya? Setelah mana menguasai dan memimpin kaum muslimin kurang lebih selama 40 tahun, Nabi Isa bin Maryam meninggal. Pada saat itu Islam telah tersebar di seluruh muka bumi ini. Baik di belahan timur maupun di belahan barat. Dan manusia hidup dengan kekayaan dan kenikmatan yang didapatkan daripada hasil bumi ini sendiri. Ingat betul-betul lah. Langit mula menurunkan hujan dan bumi menumbuhkan tanaman-tanaman. Kekayaan dan melimpah ruah. Harta bertambah dan manusia hidup dalam kemewahan. Setelah mana Allah binasakan Ya'juj dan Ma'juj dan mendapatkan anugerah yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala yang belum pernah diperolehi oleh generasi sebelumnya, mereka berada dalam pangkuan Islam, ketaatan dan keimanan. Lebih daripada itu, Allah menambahkan kenikmatan pada mereka dengan menyelamatkan mereka daripada api neraka pada hari kiamat. Permasalahan ini telah dijelaskan sebelum ini. Sauban radhiyallahu anhu pernah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Asabatani min ummati ahradahumullahu minan nar. Isabatun taghzul Hind wa isabatun takunu ma'a Isa bin Maryam alaihi salam." Dua kelompok daripada umatku yang akan diselamatkan oleh Allah daripada api neraka. Kelompok yang memerangi India, yang disebut demikian, yang memerangi kerajaan Mongol Tatar sebelum daripada ini, dan kelompok yang kedua yang bersama dengan Isa bin Maryam. Ini di kalangan umat aku. Waktu mana berlaku saat demikian, mereka adalah orang-orang yang sama daripada fitnah Dajjal, juga tidak mempercayainya. Untuk menguatkan iman mereka, mereka melarikan diri ke gunung-gunung dan lembah-lembah, sehingga Dajjal, orang Yahudi dan orang kafir tidak mengejar mereka lagi. Itu orang Islam di saat demikian. Di dalam sebuah hadis disebut, ketika Isa bin Maryam AS membunuh Dajjal dan menyelamatkan kaum muslimin daripada keburukan dan kerosakan yang dilakukan oleh Dajjal, ia kembali pada umat yang dijaga oleh Allah daripada fitnahnya. Lepas pada bunuh Dajjal, Nabi Isa akan kembali balik jaga umat. Ia menguatkan iman mereka dengan mengusap wajah-wajah dan kepala mereka sebagai tanda kasih sayang dan ketenteraman daripadanya. Nabi Isa ni akan tunjukkan kasih sayang. Ia menceritakan kedudukan dan darjat mereka di syurga yang tinggi di sisi Allah Azza wa Jalla itu. An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kemudian Isa bin Maryam didatangi oleh kaum yang telah dijaga oleh Allah daripada Dajjal.
Nabi Isa akan datang bersama dengan dia satu kaum yang dijaga daripada kejahatan Dajjal. Lalu ia mengusap wajah-wajah mereka dan mengatakan darjat mereka di syurga. Nabi Isa AS akan sebut pada kaum yang selamat daripada Dajjal, fitnah Dajjal ni, disebut kamu semua Allah akan kurniakan syurga pada diri kamu. Ketika mana mereka seperti itu, tiba-tiba Allah mewahyukan pada Nabi Isa, aku telah mengutus hamba-Ku yang tidak satu pun yang mampu memerangi mereka. Maka ajaklah hamba-hamba-Ku menuju ke Gunung Sur. Saat itulah Allah mengutuskan Ya'juj wa Ma'juj. Lepas pada mampusnya Dajjal, kemudian Nabi Isa AS ni berjumpa dengan orang-orang soleh. Lalu di waktu tersebut disebut, kamu golongan yang selamat. Tiba-tiba Allah telah mengutuskan satu wahyu lagi untuk memerangi, iaitu kaum Ya'juj wa Ma'juj mula dikeluarkan. Sebelum itu kita telah bincang berbagai hadis tentang meratanya keamanan, kelapangan, kemakmuran dan keselamatan dalam semua hal ini. Boleh jadi lepas pada kena COVID ni, tenang je. Di waktu mana tenang, aman, kembali balik dalam keadaan yang, kalaulah misalnya contoh demikian, ataupun COVID ni salah satu di antara tanda-tanda berlakunya kiamat, tak tahu. Setelah mana ia meninggal dan dikuburkan di samping Rasulullah SAW, berbagai riwayat menyebut bahawa yang menjadi pemimpin setelahnya adalah seorang lelaki yang bernama Al-Maq'ad, disebut demikian. Al-Maq'ad. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, Isa bin Maryam akan turun lalu membunuh Dajjal dan tinggal di bumi selama 40 tahun. Lepas pada bunuh Dajjal, ia mengamalkan kitabullah dan sunnahku. Nabi Isa tu akan amalkan kitabullah dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Setelah itu ia wafat. Sehingga mereka melimpahkan kekuasaan pada seorang laki-laki daripada Bani Tamim yang bernama Al-Maq'ad. Disebut demikian. Al-Maq'ad. Bukan Al-Ma'ad, tapi Al-Maq'ad. Pada masa Khalifah Al-Maq'ad. Al-Maq'ad. Bukan Maq'ad. Al-Maq'ad. Yang menggantikan Isa bin Maryam. Kehidupan menjadi lapang dan juga nikmat. Waktu mana hidupnya zaman Maq'ad yang menggantikan Nabi Isa bin Maryam, kehidupannya akan jadi lapang dan nikmat. Ada orang tanya kan, lepas Nabi Isa wafat, siapa pula yang akan memimpin bumi ni? Boleh jadi disebut dalam hadis Rasulullah ni, nama dia Al-Maq'ad, yang akan memimpin. Kemudian di saat tersebut dia seorang laki-laki daripada Bani Tamim, daripada suku Quraisy. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cerita demikian. Dia di kalangan Bani Tamim daripada suku Quraisy. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikut menandaskan betapa kehidupan pada masa khalifah yang sangat baik dan lapang dan juga bahagia saat yang demikian. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, sungguh beruntung orang yang hidup setelah Al-Masih. Siapa-siapa yang hidup lepas pada Nabi Isa dah wafat dah, beruntung. Rasulullah sebut, langit diizinkan menurunkan hujan dan bumi diizinkan untuk tanaman-tanaman. Sehingga seandainya kamu menanam biji di batu licin pun pasti akan tumbuh. Rasulullah sebut demikian. Subur, bumi subur. Kalau tanam di atas batu licin pun akan tumbuh. Laki-laki yang melewati singa tidak akan membahayakan dirinya. Singa pun tak terkam. Satu masa lepas pada zaman Nabi Isa AS, zaman Khalifah Al-Maq'ad dipanggil. Bila seorang lelaki lalu kawasan depan singa tak terkam pada dia. Tak rasa lapar untuk menunjukkan dan ataupun menginjakkan ular berbisa, tidak akan mencelakainya. Siapa-siapa yang terpijak ular ataupun tembunuh ular tu tidak akan gigit, tak akan sengat dan sebagainya. Tidak ada kebakhilan, kedengkian ataupun hidup dalam keadaan permusuhan. Allahu Akbar. Rasulullah sebut demikian. Itulah kehidupan yang baik setelah mana masa Isa bin Maryam AS, yang menunjukkan bahawa manusia masih berada dalam keimanan dan ketaatan pada Allah. Selama mana masa pemerintahan Al-Maq'ad. Rasulullah sebut demikian. Setelah mana meninggal, ia akan digantikan oleh lelaki daripada Quraisy yang sangat berbeza dengannya. Sepak terjangnya sangat tidak baik. Cara kehidupan dia, lepas pada Al-Maq'ad ni meninggal dunia, naik lagi lelaki daripada Quraisy yang buruk perangai. Kemudian keluarlah Jahjah
seorang lelaki daripada Qahtan menjadi raja. Ia sangat kuat dan kejam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan di dalam hadisnya bahawa keluarnya Jahjan dan pengangkatannya sebagai pemimpin merupakan tanda kiamat yang sangat dekat. Lepas pada makan, kemudian naik seorang lagi pemimpin yang nama dia Jahjan daripada Qahtan. Qahtan ni Abu Hurairah meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqumus sa'ah hatta yakhruja ar-rajul min Qahtan yasuqun nas bi'asah." Hari kiamat tidak akan terjadi sampailah seorang lelaki daripada Qahtan keluar memimpin manusia dengan tongkat dia. Dia bawa tongkat. Abu Hurairah meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siang dan malam tidak akan pernah hilang sampai seorang laki-laki yang bernama Jahjan berkuasa. Kalau kita berjumpa dengan Jahjan berkuasa, tanda siang dan tanda dunia nak berlaku kiamat saat itu. Macam Donald Trump je gaya. Nak sebutnya Jahjan. Jahjan ni macam saat itulah. Abu Hurairah meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siang dan malam tidak akan pernah hilang sampai seorang laki-laki daripada Al-Mawali yang bernama Jahjan berkuasa. Lepas pada makan, lepas tu naik pula seorang lelaki nama Jahjan. Dalil yang menunjukkan kekuatan Jahjan adalah dia memerintah manusia dengan tongkat dia. Dia guna tongkat. Tongkat merupakan kiasan daripada kekuatan dan kekukuhan mengenai kerajaan dan kekuasaan terhadap negeri dan masyarakat. Boleh jadi Jahjan dengan kepimpinannya yang kejam menyebabkan manusia bercerai-berai. Lalu sebahagian ada yang musuhi dan sebahagian menentang. Oleh kerana itu, Allamah Muhammad bin Rasul Al-Barzanji menyebut di dalam kitabnya Al-Isyadiyah Lil-Isyaratis Sa'ah, seorang laki-laki yang dinamakan Qahtani keluar menemui Al-Jahjan dengan perangai seperti Al-Mahdi dan digelar Al-Mansur. Ia hidup selama 21 tahun pula. Yang lawan Jahjan ni siapa dia? Dia namakan dengan Qahtani. Qahtani ni, Al-Qahtani keluar menemui Al-Jahjan dengan perangai dia sebiji macam Imam Mahdi. Kemudian Qahtani ni akan dan diberi gelaran yang ada pada dia yang disebut Al-Mansur. Ia hidup selama 21 tahun. Setelah mana kematian Jahjan, Al-Barzanji mengatakan seorang daripada keturunan hamba berkuasa dan menghancurkan kerajaan dan keburukan bermaharajalela. Ketika itu, kekayaan langit dan bumi akan berhenti. Manusia hidup dalam keadaan kesesatan dan kejahatan. Kaum muslimin mengalami keburukan untuk kesekian kalinya. Selain itu, para pelaku kejahatan yang menggantikan Al-Qahtani memerangi mereka. Kaum muslimin pun dikalahkan. Kemuliaan mereka hancur. Kemudian musuh-musuh mereka mengepung dan membahagi-bahagikan mereka lagi di Madinatul Munawwarah. Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yushikul muslimun an yuhasaru ila al-Madinah hatta yakuna ab'ad masalihim salah kaum muslimin dan akan diiring ke Madinah sehingga sampai ke perbatasan mereka yang terjauh adalah Salah yang paling jauh sekali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cerita demikian. Ini pendapat-pendapat yang panjang cerita tentang mengenai perjalanan saat nak berlakunya kiamat. Kemudian Allah tutupkan alam ini dengan tanda-tanda besar bahagian kedua pula lah. InsyaAllah kita akan cerita tanda-tanda nak berlakunya kiamat pada bahagian yang kedua dalam membicarakan tentang mengenai tanda-tanda besar ini sendiri, insyaAllah. Terima kasih di atas kesempatan bersama dalam perbincangan kita ni. Nampak tuan-tuan boleh faham lah, insyaAllah, tajuk yang kita bincangkan ini supaya kita buat persiapan sepanjang masa dalam hidup kita keadaan-keadaan yang berlaku ini. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasul amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin.